Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini adalah penerangan untuk ulang kaji kita. Um, Cikgu akan download ni dalam YouTube, jadi awak boleh tengok berulang kali lah untuk awak lebih faham. Okay, ini adalah contoh-contoh soalan yang mungkin ditanya lah. Okay, cikgu pilih-pilih soalan yang berkaitan dengan tajuk tingkatan 1 lah yang telah awak pelajari. Okay, ini contohnya soalan nombor 3 ni adalah berkaitan dengan proses fotosintesis. Okey, kalau kita perhatikan di situ dalam bekas tu diletakkan Hydrelia species. Ini adalah tumbuhan lah. Okey, tumbuhan kita tahu dia boleh menjalankan proses fotosintesis. Okey, kalau kita perhatikan di situ ada mentol yang menyala. Okey, apa yang berlaku? Terhasilnya gelembung-gelembung udara, iaitu gas yang terkumpul di kawasan X tu yang berlabel X. Okey, soalan dia tanya, apakah gas X? Okey, apakah yang dihasilkan oleh Hydrelia species tadilah melalui proses fotosintesis. Kita tahu pokok ni dia akan menyerap gas karbon dioksida dan dia akan bebaskan semula gas oksigen. Okey, jadi jawapan untuk X ni adalah gas oksigen lah, sebab proses fotosintesis adalah proses penghasilan glukosa dan juga dia akan membebaskan gas oksigen lah. Okey, jadi X tu adalah gas oksigen. Okey, soalan yang kedua dia tanya, kini soalan awak kena fikirlah ni. Nyatakan tindakan yang boleh dilakukan untuk menambahkan isi padu gas X yang terkumpul. Gas oksigen tadi, kita nak tambahkan dia punya kandungan dia lah. Okey, apa yang boleh kita adjust pada gambar rajah ni? Okey, nampak tak ada mentol ni? Okey, mentol ni mewakili cahaya lah. Sebab untuk menjalankan proses fotosintesis, pokok memerlukan cahaya matahari. Jadi mentol ni mewakili cahaya tadi. Jadi bagaimana kita nak tambahkan kandungan gas X? Maka kita boleh tambahkan keamatan cahaya tu dengan cara kita dekatkan mentol tadi dengan tumbuhan tersebut. Okey, kita dekatkan mentol dengan bekas tadilah. Okey, itu jawapan dia. Yang seterusnya, soalan nombor 4. Okey, ini adalah berkaitan dengan alam sekitar lah. Okey, rajah menunjukkan kawasan pembalakan. Kalau perhatikan di situ ada gambar balok yang dipotong lah. Okey, soalan yang pertama. Di sultan right je. Apakah kesan terhadap peratus oksigen dan karbon dioksida dalam atmosfera? Okey, kita tahu pokok menghasilkan gas oksigen. Kalau kita tebang pokok, pokok tidak dapat menghasilkan gas oksigen lah. Jadi apa yang berlaku? Okey, kandungan gas oksigen akan berkurang. Okey, jadi awak tik dekat decrease tu lah, berkurang. Okey, karbon dioksida. Jadi kita tahu untuk menjalankan proses fotosintesis, pokok tadi memerlukan gas karbon dioksida lah untuk ditukarkan kepada gas oksigen. Jadi kalau pokok ni kita potong, kita tebang, maka karbon dioksida ni tidak ada pokok lah untuk serap dia, maka gas karbon dioksida akan bertambah di kawasan tersebut lah. Okey, jadi awak kena tanda dekat karbon dioksida akan bertambah. Okey, gas oksigen akan berkurang, manakala gas karbon dioksida akan bertambah lah sebab proses fotosintesis tidak dapat dijalankan. Okey, yang seterusnya, okey, sekiranya aktiviti pembalakan ni tidak terkawal, okey, maka dia akan menjejaskan sumber bekalan air bersih lah untuk kegunaan domestik dan juga pertanian. Okey, terangkan, jelaskan bagaimana aktiviti ni mengganggu sumber bekalan air. Okey, aktiviti pembalakan menjejaskan sumber bekalan air kita. Bagaimana? Terangkan. Okey, kita tahu bila kita menjalankan aktiviti pembalakan, apa yang berlaku bila pokok ditebang, air, hujan dan sebagainya tu, okey, bila dia terkena pada permukaan tanah yang terdedah tu, akan berlaku apa? Akan berlaku hakisan tanah lah. Okey, hakisan tanah akan berlaku. Jadi air hujan ni akan membawa segala lumpur-lumpur ni ke dalam sungai lah. Jadi kualiti air sungai kita akan terjejas. Jadi apa yang berlaku? Berlaku pencemaran air dan juga kita boleh terdedah kepada penyakit kulit lah sekiranya kita menggunakan air yang tercemar.
Okey, jawapan dia satu markah. Jadi awak boleh bagi je lah yang mana-mana awak rasa berkaitan lah. Okey, ada banyak tadi berlakunya apa tadi? Hakisan tanah, air menjadi keruh, kualiti air berkurang, okey, menyebabkan masalah kesihatan seperti penyakit kulit. Okey, satu je jawapan dia. Okey. Yang seterusnya, okey, yang ni kalau soalan ni dia memang panjang sikit, so awak kena baca dululah. Okey. Ini adalah kapal yang karam, bangkai dia ada dalam laut. Apa yang berlaku di sini, dia kata apa sini? Penemuan satu bangkai kapal yang karam di perairan Atlantik telah menarik perhatian saintis dan juga ahli arkeologi lah. Okay, mereka berminat untuk menyingkap sejarah silam dan khazanah yang terdapat di dalamnya. Maknanya khazanah ni harta-harta lah. Okey, sebuah peti harta karun ni telah dijumpai dan cuba dibawa keluar daripada bangkai kapal tersebut. Okey, dengan bantuan saintis mereka mendapati bahawa terdapat dua daya yang bertindak ke atas peti harta karun tersebut, iaitu daya apungan dan juga berat. Okey, kedua-dua daya ini perlu diambil kira dalam usaha mengapungkan peti harta karun tersebut. Okey, peti tu berat, jadi kita nak angkat ke permukaan air tu, kita memerlukan bantuan lah. Okey, bagaimana dia nak buat ni? Okey, soalan yang pertama. Okey, dia suruh awak labelkan dulu. Okey, tadi dia kata ada dua daya lah, daya apungan dan juga berat. Okey, labelkan dan pilih arah yang betul. Okey, berat ni sebenarnya adalah daya tarikan graviti ke atas objek ke arah pusat bumi. Jadi berat ni sentiasa ke bawah lah. Jadi anak panah ke bawah tu awak tulis berat dalam kotak warna putih tu. Okey, ke bawah awak tulis berat, ke atas awak tulis daya apungan lah. Okey, ke atas daya apungan, ke bawah berat. Berat sentiasa ke bawah. Okey, sebab daya dia bertindak ke arah pusat bumi lah. Okey. Okey, seterusnya, okey, untuk mengeluarkan peti harta karun tersebut, mereka menggunakan beg udara untuk mengapungkannya. Okey, ni gambar beg udara. Okey, macam pelampung lah. Okey. Dia kata setiap beg tadi dia mengenakan daya sebanyak 300 Newton. Daya apa? Daya apungan lah, 300 Newton. Okey, dalam gambar raja dekat bawah ni, dia bagi situasi lah. Sekiranya dia menggunakan satu beg udara, iaitu 300 Newton. Okey, peti tu masih berada di bawah lah. Okey, dua bersamaan dengan 600 Newton, peti masih berada dalam air. Okey, 900, 1200 dah mula terangkat ke atas. Okey, kita perhatikan bila dia menggunakan 5 beg udara. Okey, peti tadi telah berada di permukaan air lah. Okey, dan begitulah seterusnya jika kita menambahkan lagi daya dia 1800, 2100, 2400. Peti tadi berada akan terapung lah di permukaan air. Okey, jadi bermula dengan peti 5 beg tu. Bilangan beg udara dia ada 5, maka peti tu akan terapung lah. Okey. Soalannya, dia kata daya apungan tadi bilangan beg darab dengan 300 Newton. Kalau satu beg tu nilai dia 300. Kalau 5 beg jawapan dia 1500. Tadi kan kita tengok bila diguna 5 beg udara, peti tu akan terapung di permukaan air lah. Okey, soalannya yang pertama, berapakah kuantiti minimum? Maknanya yang paling sedikit yang boleh menyebabkan peti harta karun tadi terapung lah. Jadi terlihat tadi jawapan dia adalah 5 beg. Okey, berapa nilai 5 beg tadi? 5 darab 3, 1500. Jadi sini jawapan yang pertama ni. Okey, kalau perhatikan ini gambar dia tadi. Okey, ada 5 beg udara, nilai daya apungan dia 1500. Okey. Jadi jawapan nombor 1 tulis 5 beg. Jawapan untuk nombor 2 adalah 1500. Okey. Soalan berikutnya, nyatakan right pada dua pernyataan yang betul. Untuk mengapungkan peti harta karun ke permukaan air,
Disuruh tanda 2. Okey, yang pertama jawapan yang betul adalah daya apungan sama dengan berat peti harta karun. Okey, bila daya apungan sama dengan berat, dia akan terapunglah. Okey, yang kedua, bila daya apungan melebihi berat harta karun, okey, juga dia akan menyebabkan peti tu bergerak ke atas, dia naik ke permukaan air lah. Jadi awak kena tanda dekat 2 ni lah. 1 dan 3. Okey, nombor 1 dan nombor 3. Daya apungan sama dengan berat. Satu lagi, daya apungan lebih besar daripada berat peti harta karun. Okey, kalau jawab tik yang kedua tu, daya apungan kurang daripada berat, berat lebih besar daripada daya apungan, dia tak boleh terangkat lah. Sebab tu peti tu masih tenggelam. Jadi jawapan dia nombor 1 dengan nombor 3. Okey, soalan yang seterusnya, dia kata dalam peti tu terdapat banyak duit siling dan juga sebuah mahkota lah. Dipercayai diperbuat daripada logam yang berharga. Jadi macam mana nak tahu apakah bahan yang digunakan untuk membuat mahkota tadilah. Okey. Jadi kita tengok penerangan dia. Semua saintis dan ahli arkeologi ingin mengetahui jenis logam yang digunakan untuk membuat mahkota tersebut. Okey, menggunakan formula di bawah. Okey, jisim dan isi padu mahkota tersebut boleh ditentukan supaya ketupatan logam yang digunakan tadi untuk menghasilkan mahkota tersebut dapat diketahui lah. Bagaimana kita nak menentukan ketumpatan, kita dah belajar sebelum ni, dah masuk persoalan formatif 1 baru-baru ni lah. Tapi ramai yang tak dapat jawab lah. Okey, apa rumus ketumpatan sebenarnya? Ketumpatan adalah jisim. Jisim bahagi isi padu. Kalau jisim tu kita boleh timbang. Isi padu ni oleh kerana bentuk mahkota ni adalah bentuk yang tidak tetap, tidak seragam, maka kita boleh gunakan kaedah sesaran air. Kaedah sesaran air. Kita masukkan mahkota tadi dalam air lah. Jadi air tu akan meningkat naik. Jadi kita boleh tengok berapa beza isi padu tadi untuk menentukan isi padu mahkota tersebut. Okey. Untuk mendapatkan nilai jisim mahkota tersebut, mahkota ini perlu ditimbang menggunakan neraca yang sesuai. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, dia bagi ada 4 radas di sini. Okey. Yang pertama tu namanya neraca tuas. Okey, yang bawah tu nama dia neraca spring. Neraca spring ni nak ukur berat bukan jisim jadi yang 2 kat bawah ni dah salah dah. Okey, yang ketiga adalah neraca 3 alur. Neraca 3 alur. Yang keempat tu neraca mampatan lah. Okey, dia suruh tandakan 2 alat pengukur yang boleh digunakan untuk mengukur jisim mahkota. Okey, jadi jawapan dia yang tepat adalah neraca 3 alur dan juga neraca mampatan. Kenapa neraca tuas tidak digunakan? Sebab jisim mahkota terlalu besar lah. Jadi tidak mampu ditampung oleh neraca tuas. Okey. Jadi kita guna neraca 3 alur dan juga neraca mampatan lah untuk mengukur jisim mahkota. Okey. Yang ini dengan yang ini. Jadi buat tik sahajalah. Okey, yang atas ni neraca 3 alur, yang bawah ni adalah neraca mampatan. Okey, lepas tu dia suruh ambilkan bacaan neraca 3 alur di bawah. Okey, gambar dia tak berapa jelas. Okey, ni bacaan dia 500. Okey, yang kat bawah ni adalah 70. Okey, ini adalah nombor 9. Jadi bagaimana kita nak menentukan jisim mahkota? Kita hanya tambah saja 500 tambah dengan 70 tambah dengan 9. Jadi kita akan dapat berapakah jisim mahkota tersebut? 579. Okey, 500 tambah 70 tambah dengan 9. Jadi kita akan dapat jisim dia 579. Okey, jadi jisim dia. Tulislah dekat sini. Okey, 579. Okey. 579. Okey. Gram.
Okey. Tulisan cikgu besar jadi tertindih dengan tu lah. Okey, soalan yang seterusnya nak tentukan isi padu mahkota tersebut. Kita kata tadi menggunakan kaedah sesaran air. Yang pertama kita isi dalam bekas tu air sahaja. Okay, isi padu awal kalau kita perhatikan di sini adalah 50. Okey, selepas kita masukkan mahkota, ni ada mahkota dalam air, aras air akan meningkat kepada 80. Okey. Kepada 80 cm padu lah. Okey, daripada 50 jadi 80. Jadi berapakah peningkatan isi padu? Okey, bacaan awal tadi kita isi dalam jadual ya, 50. Bacaan akhir dia tadi 80. Okey. Berapakah isi padu? Jadi tolak je lah 80 tolak 50 tadi kita akan dapat 30. Okey, 80 tolak 50 kita akan dapat 30. Kita akan dapat 30 cm kuasa 3. Maka kita akan dapat isi padu. Faham ke tidak? Isi padu akhir tolak dengan isi padu awal. Okey, kita akan dapat 30. Okey, yang seterusnya dibagi beberapa bahan ataupun logam dengan ketumpatan masing-masing lah. Jadi kita dah ada jisim. Okey, kita dah ada nilai jisim, kita dah ada isi padu. Boleh tak kita tentukan ketumpatan mahkota kita? Boleh. Okey, berapa kita punya jisim tadi? 579. Berapa isi padu kita? 30. Okey. Jadi cuba awak kira guna kalkulator, awak akan dapat bacaan dia adalah 19.3. Okey, awak perhatikan dalam jadual yang mana nilai dia sama dengan 19.3 di sini. Apa nama alat tersebut? Apa nama bahan tersebut? Dia tulis apa tu? Gold. Rupa-rupanya mahkota tersebut dibuat daripada emas. Macam mana kita tahu mahkota tu emas? Sebab ketumpatan bahan yang kita perolehi tadi sama dengan ketumpatan emas 19.3 gram per sentimeter padu. Okey, cikgu ulang balik bagaimana cari ketumpatan jisim tadi. Kita bahagi dengan isi padu. Kita dapat jisim tadi 579 gram. Berapa isi padu kita dapat tadi? 30. Jadi kita bahagikan, kita akan dapatlah 19.3 dan kita bandingkan dalam jadual. Okey, jelas? Okey. Jadi yang ni samalah. Okey, ketumpatan tadi masukkan balik dalam jadual ya, 5. Okey, masukkan balik dalam jadual. 579. Bawah ni awak tulis 30, maka awak akan dapat 19.3. Okey, tak maaf tulisan besar tak muat kotak. Awak tulis sendirilah dalam awak punya kertas kajang tadi lah. Okey. Kita dapat 19.3. Nyatakan logam yang berharga tadi. Jawapannya apa? Emas. Okey, jawapannya emas sebab nilai ketumpatan yang kita kira sama dengan jadual dia. Okey, jadi setakat itu dulu untuk hari ini. Assalamualaikum.